Mengikut definisi, isukan adalah aktiviti yang sangat kompetitif. Pada asasnya, setiap aktiviti pertandingan memerlukan satu set peraturan yang mesti dipatuhi. Peraturan ini tidak dapat dielakkan tertakluk kepada tafsiran, dan bagi mereka yang mencari faedah tambahan saksi yang lebih berkemungkinan berlaku apabila aktiviti itu memuncak dalam hasil yang pasti dan boleh diukur yang menarik pertaruhan. Apabila kita mempersoalkan asas kejujuran, ketulusan dan kejujuran keputusan pertandingan, kita menunjuk kepada integriti aktiviti itu. Malangnya dalam hal ini, isukan telah mengalami beberapa kes berkonflik tinggi di mana integritinya telah dipersoalkan. Walaupun insiden ini tidak boleh dianggap mewakili kebanyakan aktiviti isukan, ia tidak seimbang. Persepsi kewangan dan pasaran negatif pengguna yang mengkritik kebangkitan isukan dan merosakkan reputasinya sekaligus menghedkan penerimaan mereka oleh orang awam. Jika isukan ingin terus berkembang maju sebagai industri, ia mesti mengubah peraturan dan dasar serta mengkaji semula mekanisme kawal selia dan pembuatkuasaan yang mengekalkan integriti. Salah satu daripada langkah ini ialah menerima pakai apa yang dirujuk sebagai dasar integriti. Cabaran unik untuk memastikan integriti dalam sukan elektronik. Dasar integriti isukan, walaupun serupa dalam banyak aspek dengan dasar berikutnya, mengawal sukan tradisional atau aspek lain dalam tingkah laku berdaya saing, mempunyai banyak ciri unik yang terhasil daripada tingkah laku khusus ini dalam permainan video dan industri isukan. Walaupun struktur ini memberikan cabaran yang perlu difahami untuk memahami bagaimana isu integriti isukan telah berkembang dan apakah isu yang perlu ditangani. Berikutnya ialah cabaran-cabaran unik untuk memastikan integriti dalam sukan elektronik. Sifat permainan
lain. Jika permainan hanya boleh dimainkan di bawah lesen penerbit, penerbit berpeluang menyemak peraturan permainan mengikut syarat lesen. Jika integriti dinilai pada tahap tertentu sebagai soal peraturan permainan dan peraturan tersebut tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, berupaya untuk menggekalkan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang maksud integriti apabila digunakan pada permainan isukan tertentu boleh menjadi mencabar. Sifat permainan video elektronik. Isukan dijalankan melalui media elektronik. Ini mewujudkan pelbagai masalah penyelenggaraan yang unik kerana aktiviti itu mengatasi hak fizikal pemain dan peralatan mereka dan menjadi watak elektronik. Sifat dalam talian. Isukan juga mengawal kelebihan, melaksanakan garis panduan penyebaran, permainan menyediakan rekod keputusan yang tepat dan faktor yang mempengaruhinya. Sejarah terhad permainan video teratur. Peraturan mana-mana aktiviti persaingan berubah dari semasa ke semasa. Pengalaman memahami dan memahami peraturan mencipta satu siri yang mengimbangi kreativiti pesaing dengan keputusan yang tidak dapat diramalkan dalam kekangan yang boleh dianggap adil dan mencabar dengan mudah. Isukan mempunyai sejarah yang terhad. Oleh itu memenuhi piawaian integriti yang ketat adalah cabaran berganda. Peserta muda. Isukan secara sejarah telah dilihat sebagai industri yang didominasi oleh peserta muda. Pemain profesional khususnya selalu lebih muda. Oleh itu, dasar keselamatan isukan yang boleh diterima harus menanggung pertimbangan yang menyasarkan kelemahan undang-undang dan kapasiti atau ketidakcekapan dengan teliti. Ketiadaan pengawal pusat selia atau pihak berkuasa. Peraturan isukan sangat tersebar. Walaupun beberapa amalan terbaik telah muncul, masih terdapat beberapa kumpulan penerbit permainan, organisasi yang dikendalikan ahli, pengurusan liga, institusi kerajaan dan pihak lain yang mengawasi keselamatan isukan melalui dasar yang sering berbeza atau bertindih. Selain itu, tiada unit cabang eksekutif dalam penguatkuasaan dasar dan oleh itu pelanggan boleh dengan mudah mengelak akibat paling keras daripada sekatan dan kekal aktif dalam sektor industri yang lain. Dasar integriti pengguna. Pada masa ini, terdapat dua jenis organisasi yang membangunkan dasar integriti isukan. Kategori pertama yang berwujud entiti neutral permainan terdiri daripada organisasi yang peraturannya bertujuan untuk digunakan pada pelbagai permainan isukan dan bukan satu. Mereka boleh dibezakan antara satu sama lain mengikut negara atau wilayah dengan merujuk kepada sebaran geografi tertentu. Mereka mungkin diwakili dan diuruskan oleh pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan, pemain, pasukan, penerbit dan penyedia platform atau beberapa kombinasi daripadanya. Contohnya termasuk Perikatan Integriti Isukan, Persekutuan Isukan Antarabangsa, Persatuan Isukan Dunia dan Liga Isukan. Kumpulan kedua organisasi dengan dasar integriti isukan dipanggil entiti khusus permainan bertumpu pada permainan tertentu dan lazimnya adalah liga yang menumpukan kepada permainan yang paling kerap dikawal oleh penerbit permainan tersebut. Contohnya termasuk Liga Overwatch, Seri Kejuaraan League of Legends dan Liga Call of Duty.
untuk mencari lawan mereka atau perkara lain yang menarik dengan mudah. Persepsi deria tambahan atau ESP yang membolehkan pemain menerima maklumat melebihi apa yang dibenarkan oleh pemohon seperti maklumat tentang kesihatan pemain dan lokasi serta status lawan atau objek yang diminati. Masalah pertatasan. Pemain isukan profesional selalunya lebih suka menggunakan pertatasan seperti papan terkunci, tertutup, spektakus, set kepala atau pengawal yang mereka biasa gunakan untuk mengelakkan sebarang kemerosotan prestasi yang tidak dijangka. Walau bagaimanapun, pertatasan tersebut juga boleh dimanipulasi untuk memberikan kelebihan yang tidak adil kepada pemain. Peranti perisian boleh diprogramkan menggunakan arahan makro permintaan yang memproses urutan input yang telah ditetapkan. Pemain juga ditangkap oleh peranti capaian memori terus untuk memproses data permainan melalui komputer sekunder. Eksploitasi pepijat dan gangguan dalam permainan. Malah perisian yang direka bentuk terbaik pasti mempunyai pepijat atau gangguan yang boleh menggambarkan pelbagai ralat program. Mengeksploitasi pepijat atau gangguan melibatkan penggunaan kegagalan sedemikian untuk menghasilkan kelebihan yang tidak diingini oleh penerbit permainan. Pepijat dan gangguan yang paling bermasalah adalah yang boleh diulang, menjadikan terdedah kepada eksploitasi. Serangan pelayan. Serangan denial of service yang diedarkan berlaku apabila rangkaian sesak demokratik atau maklumat sehingga pengguna yang dimaksudkan tidak mempunyai akses kepadanya. Serangan DDoS telah digambarkan sebagai serupa dengan kesesakan lalu lintas yang menyumbat lebuh-raya, menghalang trafik biasa daripada tiba di destinasi yang diingini. Doping. Pengharaman atau kawalan yang betul terhadap ubat-ubatan yang meningkatkan prestasi adalah masalah utama bagi integriti isukan. Penyebaran doping dalam isukan adalah disebabkan oleh beberapa gaya hidup yang membimbangkan, kekurangan keselamatan di tempat kerja dan kekurangan penyokong untuk pemain isukan profesional. Mengatur perlawanan. Penetapan perlawanan atau kekalahan yang disengajakan dalam permainan untuk mengeksploitasi penipuan pertaruhan adalah salah satu lagi isu integriti yang paling ketara dalam isukan ini. Seorang pemula telah mengenal pasti penetapan tarangan, risiko paling serius terhadap kesasihan dan pertumbuhan industri. Menghentikan dan mendera pihak lawan. Serangan Tonya Harding terhadap Nancy Kerrigan tersering disebut sebagai contoh melumbakan dan menyalahgunakan lawan sukan. Dalam isukan, hampir semua entiti mitra permainan dan liga khusus permainan mengandungi peraturan terhadap tingkah laku sedemikian. Polisi yang mewajibkan pemeriksaan keselamatan sebelum memasuki acara isukan bersama-sama dengan menambahkan kepada langkah keselamatan fizikal mungkin perlu untuk meningkatkan keselamatan peserta ke tahap yang sesuai.
faham bahawa rasuah juruteknik dan pegawai diutamakan dalam isukan kerana penentu terpenting permainan ditentukan oleh perisian asas. Pentadbir permainan diamanahkan dengan tugas penting seperti